Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, namanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini meneruskan bacaan kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir karangan Sayyidi Al-Imam Ma'ul Ainain rahimahullahu taala. Jelas Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa hamli ma takrah nufusu qatibatan, wa hamli ma takrahu nufusu qatibatan, wa tarhi ma targhabul anamu mujtami'i. Maksudnya, di antara jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga ialah memberikan tanggungan kepada jiwa dengan sesuatu yang tidak disukai oleh mana-mana jiwa, iaitu hawa nafsunya. Serta watarhi ma targhabul anamu mujtami'i. Serta meninggalkan segala sesuatu yang digemari oleh manusia. Jadi dimaksudkan dalam bait ini adalah di antara jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mujahadatun nafs. Yakni bermujahadah dengan nafsu kita. Apa makna mujahadatun nafs? Iaitu memberikan tanggungan kepada nafsu untuk meninggalkan perkara yang disukai nafsu, melakukan perkara yang dibenci oleh nafsu. Itu maksudnya. Itu dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang jahadu fina, yakni yang berjihad pada jalan kami untuk mendapatkan redha dan juga mendapatkan kerana kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Na tadi dengan ta'zim maknanya, dengan maksud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan kepada mereka hidayah kepada jalan-jalannya kami. Jadi menunjukkan bahawa jalan kepada Allah ini banyak. Itu disebut dengan subul. Jamak kepada sabil. Jadi bila Allah Ta'ala sebut orang yang berjihad, orang yang bermujahadah ini, mereka akan ditunjukkan dengan jalan-jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap orang didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukan jenis-jenis mujahadahnya masing-masing. Ada di antara mereka yang mana diletakkan dengan jalan memberikan nasihat kepada pemerintah yang zalim. Contohnya disebutkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, su'ila sallallahu alaihi wasallam an afdalil jihad faqal kalimatu adlin 'inda sultani jair. Ini bercakap ataupun mengucapkan kalimah yang adil di sisi sultan jair, sultan yang zalim. Ini bentuk mujahadah. Jadi mujahadah ini berbeza mengikut kepada kedudukan dan peringkat masing-masing. Dan kerana itu Nabi sebut pada afdalul a'mal banyak hadis. Ada hadis Nabi sebut tadi afdalul a'mal kalimatul haq atau kalimatu adlin 'inda sultanil jair. Hadis ini difahami oleh sebahagian orang dengan silap. Dicela pemimpin dan sebagainya di atas mimbar. Dan ini bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda tidak mengatakan dalam hadis tadi kalimatul haq atau kalimatu adlin ala sultani jair. Bukan di atas mimbar, bukan ke atas sultan jair. Inda sultanil jair. Maksudnya kena pergi dekat dengan dia dan nasihati dia dengan jalan yang terbaik untuk menasihati mereka. Sepatutnya begitu. Tamam? Ataupun dengan salurannya. Saluran teguran yang sepatutnya. Itu maksudnya. Dan ada hadis lain yang Nabi sebut afdalul a'mal al-iman summal jihad.
Itu afdalul a'mal juga. Ada lagi hadis lain Nabi sebut afdalul a'mal as-salatu li waqtiha. Salat pada awal waktunya. Dan Nabi menjawab mengikut kepada yang terbaik pada yang mendengar tersebut. Yang bertanya tadi. Jadi orang yang dilihat oleh baginda Rasul agak kurang mengucapkan tentang kebenaran di depan para pemerintah yang zalim, maka Nabi menegurnya dengan menyebut afdalul a'mal, apa dia? Kalimatul haq inda sultanil jair. Yang bila Nabi melihat seorang ini agak kurang dalam solatnya, maka Nabi menyebutkan afdalul a'mal as-salatu li waqtiha. Solat pada awal waktunya. Dan begitulah seterusnya mengikut kepada kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu tersebut. Itu setiap di kalangan kita ini ada mujahadahnya sendiri yang perlu kita laksanakan. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala telah menyebut di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Kata beliau, "I'lam anna awwal at-tariq sabrun wa akhiruha syukrun." Ketahui sesungguhnya awal jalan menuju kepada Allah Ta'ala ini adalah dengan sabar. Dan akhirnya adalah syukur. Wa awwaluha ana wa akhiruha hana. Awalnya dengan susah, akhirnya dengan lazat. Awwaluha ta'abun wa sa'bun aw nasabun wa akhiruha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab. Awalnya jalan Allah Ta'ala ini susah, letih, dan akhirnya akan diberikan dengan fathun, pembukaan di sisi Allah, kashfun, wusul, sampai kepada Allah. Apa dia sampai tadi? Sampai kepada mana? Dzalika ma'rifatullah wal wusul ilaihi. Yaitu dia akan sampai kepada ma'rifatullah dan juga akan sampai kepada Allah, wal unsu bihi, dan akan rasa jinak dengan Allah, wal wuquf fi karimi hadratih ma'a malaikatihi baina yadayhi. Dan dia akan berada di hadapannya Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilatul jihad. Kelebihan orang yang mujahadah an-nafs, yang bermujahadah nafsunya. Sama. Kan itu disebut dalam hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah." Sesiapa yang tidak permulaannya dengan sesuatu yang muhriqah, yakni yang membakar. Man lam yakun bidayatuhu muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah. Jadi orang tidak akan dapat penghujung yang bercahaya kalau tidak dimulakan dengan permulaan yang membakar. Faham? Kita kalau nak dapat cahaya api, kena bakar dulu. Jadi kena guna dulu pembakaran tersebut. Maka membakar nafsu kita, membakar kita punya keinginan kita dengan perkara yang bercanggah dengan syariat dan sebagainya, yang disukai oleh nafsu, maka inilah yang akan mendapatkan penghujung yang musyriqah, yang bercahaya. Tamam? Al-Habib Al-Arif Billah Sayyidi Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu menyebut, "Al-hijabu alladhi bainal insani wa baina rabbih wa bainahu wa bainal anbiya'i was salihin an-nafs." Hijab di antara kita dengan Allah. Hijab di antara kita dengan manusia. Hijab di antara kita dengan para anbiya dan para salihin alaihi wassalatu wassalam adalah nafs. Nafsu ini. Nafsu ini hijab kepada segalanya. Famata ab'adaha irtafa'a al-hijabu bainahu wa bainal kull. Bila mana dijauhkan dia daripada hijab tersebut, maka akan semakin terangkat di antara dirinya dengan Allah, dirinya dengan para malaikat Allah, dirinya dengan para salihin dan anbiya. Hijab tersebut akan terangkat. Tamam? Jadi ini antara sebab kenapa dihalang kita daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala, kerana nafs. Mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala kerana nafs, kerana nafsu kita. Maka kan itu dituntut kita bermujahadah, dan juga riyadhatun nafs, sentiasa melakukan latihan kepada nafsu kita. Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, disebabkan kerana terlewat dalam solatnya pada satu malam, maka beliau menghidupkan sepanjang malam itu dengan solat, sebagai membalas kembali nafsunya yang telah bercanggah dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Itu sekali. Tamam? Dan jihad nafsu ini disebut oleh para ulama dengan jihadul akbar.
Jihadu al-akbar. Manakala jihad yang dilaksanakan ini masih lagi dikira sebagai jihadul asghar. Karena kita berlawan dengan musuh yang ada di luar. Ini jelas tu musuh kita. Yang lebih bahayanya musuh yang berada di dalam hati kita dan di dalam badan kita sendiri, yang kita tidak mampu menjadikan dia musuh, malah menjadikan dia teman kita. Dan akhirnya dibawa kita kepada kehancuran dan kerosakan. Karena musuh akan bawa kita kepada kehancuran. Karena musuh tidak akan melihat kepada kebaikan kita. Ini kita nak latih nafsu sehingga nafsu tersebut mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nafsu yang hakikat yang membawa kepada yang tidak baik tadi menjadi yang baik. Itu yang dipimpin, yang diletakkan dalam perbahasan para ulama. Ada nafsu dipanggil nafsu ammarah bisu, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, sampai kepada nafsu radiyah, nafsu kamilah dan seterusnya. Semua orang ada nafsu, tapi nafsunya tidak sama. Lepas tu bila orang sebut kata Nabi juga ada nafsu, ajaib. Kalau orang kata Nabi juga ada nafsu, seolah-olah macam Nabi dia ada nafsu ammarah bisu seperti dia. Hak sebut tu. Lepas tu dalam perbahasan tasawuf, nafsu ni ada peringkat dia. Dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka berada pada nafsu kamilah. Yang nafsu mereka tidak akan mengarah melainkan kepada kebaikan. Dan disamakan Nabi dengan nafsunya kita. Maknanya ini ajaib. Nabi juga punya nafsu. Ayatnya macam dengan terlalu orang panggil apa? Halus dengan kebiadaban. Itu halus dengan biadab. Zahir pada zahirnya betul. Dia Nabi juga punya nafsu. Tapi nafsu Nabi sama dengan nafsu kita. Nafsu kita ammarah bisu. Nafsu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, nafsu mereka nafsu yang sempurna. Nafsu yang tidak akan menunjukkan kepada keburukan. Itu wajib mengaji tasawuf. Wajib mengaji tasawuf. Kena tahu peringkat-peringkat tersebut agar kita beradab. Karena tasawuf isinya adalah adab. Isinya adalah adab. Orang yang tidak ada tasawuf, yang tidak ada adab, maka dia tidak ada tasawuf sebenarnya. Bertasawuf bukan bermaksud mempelajari kitab tasawuf semata-mata. Tasawuf maksudnya dengan maksud kita beramal dengan ilmu adab. Beramal dengan adab yang telah ditunjukkan oleh para salafus saleh, para salihin yang terdahulu. Tamam? Baik. Karena itu disebutkan tentang kisah para salihin, para ulama, para awliya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini bersungguh-sungguh dalam keadaan bermujahadah nafsu mereka, dijadikan mereka ini sebagai misal kepada kita semua. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma adalah merupakan ubadis sahabah. Abdullah bin Zubair merupakan di kalangan para abid, di kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Sayyiduna Mujahid, "Maka babun minal ibadati ya'jizu anhu an-nas illa takallafahu Abdullah bin Zubair." Tidak ada satu ibadah yang orang ini tidak mampu melaksanakan perkara tersebut, melainkan Sayyidina Abdullah bin Zubair akan melaksanakan perkara tadi. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Walaqad jaa sailun tabbaqal bait. Faja'ala ibn Zubair yatufu sibahatan. Ketika mana Baitullahil Haram, Ka'bah pernah ditenggelami pada zaman Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair. Maka beliau bertawaf dalam keadaan berenang. Ka'bah tenggelam waktu itu sebab banjir. Dia tawaf juga. Orang tak boleh nak tawaf. Orang kata tak nak tawaf macam mana? Banjir. Dia berenang. Tawaf. Ini disebut dalam kitab. Wa qala ibn Wassaq, kana ibn Zubair yasjudu hatta tanzil al-asafiru ala dhahrihi, la tahsabuhu illa jizma ha'id. Sayyidina Abdullah bin Zubair kalau dia sujud sampai usfur, burung pakat singgah di belakang badan dia. Asafir bukan usfur, bukan sekok. Banyak burung yang akan singgah di belakang badan dia. Ingat dia batang kayu burung. Karena lamanya sujud dia pada ketika sujud. Macam tu sekali. Dan diriwayatkan annahu kana yuhyid dahra ajma'. Dia menghidupkan sepanjang tahun dengan ibadah. Lailatan qa'ima hatta yusbiha wa lailatan raki'an hatta yusbiha wa lailatan sajidan hatta yusbiha. Malamnya akan bangun sampai subuh. Malamnya dia akan duduk dengan rokok sampai subuh dan dengan sujudnya sampai subuh.
penuh dengan ibadah sepanjang malam, sepanjang tahun. Ini tidak dilakukan melainkan oleh orang yang himmahnya aliyah dan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang boleh dapat benda tu. Kita bolehlah semangat mula kalau nak wirid sekali 1000, mai 2 hari jam lah. Dia mula mai kesibukan. Dia mula cari sibuk. Ya. Dalailul khairat. Siapa yang boleh nak khatam? Sehari sekali. Sekali khatam. Sekali duduk. Himmah aliyah. Boleh khatam sekali kalau buat macam tu, sekali tu dia buat. Oh, dia kata, lengoh. Dia kira lengoh. Dia tak nampak benda yang dilihat oleh apa yang dilakukan oleh para salihin ini. Wa kana yuwasilu siyama sab'an. Dan dia berpuasa bersambung selama 7 hari. Adakah puasa wisal sini? Tak, bukan puasa wisal. Maksudnya puasa. Yasumul jumu'ah la fala yuftiru illa lailatal jumu'atil ukhra. Itu dia. Bukankah puasa wisal haram? Bukankah puasa wisal haram? Haram kepada umat, dan mungkin ini pandangannya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Mungkin ini ijtihadnya beliau bahawa puasa wisal tidak haram. Boleh jadi. Dia berpegang dengan pandangan puasa wisal tidak haram, dan dia berpuasa daripada Jumaat dan tidak buka puasa sampai Jumaat yang akan datang. Seminggu tak makan. Dengan Abdullah bin Zubair. Wa yasumu bil Madinati fala yuftiru illa bi Makkah. Dan dia berpuasa di Madinah dan tidak akan buka melainkan di Makkah. Wa yasumu bi Makkah fala yuftiru illa bil Madinah. Kalau dia puasa di Mekah pula, dia tak akan buka sebagaimana tidak sampai di Madinah. Siapa boleh buat amalan ini? Masya-Allah. Ini Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu yaqulu idza daqala al-lail. Jadi dia akan sebut ketika masuknya waktu malam, dia akan sebut kat diri dia ni, muqatiban nafsah. Dia akan sebut kat diri dia sendiri apa dia? Qumi ya ma'wa kulli syarr. Bangunlah wahai sesuatu yang sentiasa memandang kepada kejahatan. Ataupun ma'wa kulli syarr maksudnya tempatnya kejahatan. Ma'wa isim makan. Yasum, dia kata qumi ya ma'wa kulli syarr. Bangunlah wahai tempat segala kejahatan. Apa dia? Nafsu. Wahai nafsu, bangunlah kamu pada malam. Jadi bila nak bangun dia akan sebut yang tu. Qumi ya ma'wa kulli syarr. Fakana yusbihu wa qadamahu muntafiqatan. Dia kalau bangun subuh, kakinya akan pecah. Bengkak pecah. Fayaqulu li nafsihi bihadza umirti wa lihadza khuliqti. Bila tengok kaki dia yang pecah-pecah tu, dia akan sebut bihadza umirti. Dengan ini kamu diarahkan wahai nafsuku. Wa bihadza khuliqti. Dan dengan itu kamu dijadikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk tunduk dan taat kepada Allah. Kerana nafsu ni sombong. Nafsu ni sombong. Bila dibawa di depan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memandang pada dirinya. Dia sebut diri dia tu yang lebih pada waktu tersebut. Maka dibakar dalam neraka sampai ribuan tahun. Keluar daripada tu barulah nak mengaku kata Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah yang menjadikan. Allah lah yang begini. Nafsu ni ajaib. Nafsu ni sesuatu yang sangat engkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kebiasaannya kita akan suka dengan apa yang disukai oleh nafsu. Orang yang bercanggah dengan perkara tersebut, dia akan mendapatkan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Maka dia akan dapat karamah. Amrun qariqun lil 'adah. Diberikan futuh, diberikan wusul ila Allah. Diberikan kepadanya ma'rifah, diberikan kepadanya kasyf. Tamam? Dan qala Burdun maulah ma nudiya lis-salati منذ 40 sanatan illa wa sa'idun fil masjid. Qala Burdun maulah. Burdun ni nama kepada hamba ataupun maula Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Kata beliau, ma nudiya lis-salah منذ 40 sanah. Tidaklah diseru untuk tunaikan solat, maksudnya azan dikumandangkan selama 40 tahun, sejak 40 tahun, melainkan Sa'id telah berada di masjid. Maksudnya dalam sepanjang 40 tahun,
Kata Burdun ni nama maulanya. Maula ni maknanya pada Sayyidina Sa'id bin Musayyib pernah membebaskan beliau dan kemudian beliau menjadi muwalli. Dan Sa'id bin Musayyib menjadi muwalli, dia jadi maula. Jadi orang yang pernah jadi hamba dan kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Dia kata apa? Dia kata, saya ni duduk dengan dia 40 tahun, duduk tengok. Kalau azan dikumandangkan, bukan dia baru bersiap nak pergi masjid. Tak, dia dah ada di masjid dah. Ini amalannya Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Qala Abu Idris. Sayyidina Abu Idris sebut apa? Salla Sa'id bin al-Musayyib al-ghadata biwudu'il atmah 50 sanah. Sa'id bin Musayyib menunaikan solat malam beliau, solat subuh beliau dengan wuduknya solat Isyak selama 50 tahun. Maksud dalam tempoh 50 tahun tidak pernah terbatal wuduknya waktu malam. Maksudnya tidak pernah tidur. Itu dia. Macam mana? Agak boleh buat? Kita ni boleh cerita pasal mereka. Kat tu ya. Nak boleh buat, dengar tu pun dah ajaib dah. Hatta Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah, juga ubbad, termasuk minal ubbad, di kalangan hamba-hamba yang kuat ibadah. Dia solat tahajud, solat subuhnya menggunakan wuduk solat isyaknya selama 40 tahun. Ibn Taymiyah. Kita tidak setuju dengan dia dengan sebahagian pandangan, tapi tidak boleh untuk kita nafikan sisi kebaikan yang ada pada dia. Kata kana radhiyallahu anhu yaqul, ma fatatni faridatun fi jama'atin mundu 40 sana. Kata Sayyidina Sa'id bin Musayyib, saya tidak pernah tertinggal solat fardu secara berjamaah selama 40 tahun. Wa ma fatatni takbiratul ihrami mundu 50 sana. Dan saya tidak pernah tertinggal takbiratul ula dengan imam selama 50 tahun. Wa ma nazartu ila qafa rajulin fi salati mundu 50 sana. Dan saya tidak pernah melihat kepada paha seorang lelaki di dalam solat selama 50 tahun. Apa maknanya? Duduk depan. Kerana duduk di saf pertama nak tengok paha orang macam mana? Tak nampak paha orang. Duduk depan sekali selama 50 tahun. Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Al-Imam Abi Hanifah bahawa Imam Abu Hanifah annahu ahya al-laila kullahu bid'an wa arba'ina sanatan yusalli as-subha biwudu'il isya'i. Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah menghidupkan sepanjang malam selama 40 tahun lebih dengan menggunakan solat dan menunaikan solat subuh dengan wuduk solat isyaknya. Selama 40 tahun lebih solat subuhnya menggunakan wuduk solat isyak. Tidak tidur malam. Ada orang dia pandang gharib benda ni. Dia tahu betul ke cerita apa ni? Cerita pelik-pelik ni. Cuba sebut kat dia Ibn Taymiyah 40 tahun tidak bangun. Oh, masya-Allah, masya-Allah pula dia. Ibn Taymiyah dia masya-Allah. Anda kata imam-imam lain dia buat betul ke? Wa yuhyi al-laila kullahu bi rak'atin aw rak'ataini yaqra'u fiha aw fihima al-Qur'ana kullahu. Dan beliau menghidupkan sepanjang malam ataupun dalam satu rakaat ataupun dua rakaat dengan membaca Al-Quran seluruhnya. Dikhatamkan Quran dalam satu rakaat ataupun dikhatamkan Quran dalam dua rakaat. Rubbama ahya al-laila kullahu bil ayatil wahidah yukarriruha ila al-fajr. Dan kadang-kadang dia mengulang satu ayat sahaja yang sama kerana ada ibrah dalam ayat tersebut sepanjang malam tadi sampai subuh. Ini Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menunaikan solat malam dan siang sebanyak 300 rakaat. Siang dan malamnya dengan solat sunat 300 rakaat. Siang malam. Falamma marida, kalau waktu sakit, wa taqaddamat sinnuhu, dan waktu ketika dia dah tua, kana yusalli 150 rakaatan. Maka dia akan tunaikan solat 150 rakaat. Waktu ketika dah tua.
Kita waktu muda pun tak lepas pi waktu tua dia. Nah, macam mana nak buat? Allahu a'lam. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita ni kekuatan untuk mujahadatun nafs. Amin. Nah. Masing-masing Allah Ta'ala letakkan tempat kedudukannya. Lepas tu para habaib, Sayyidi Al-Imam Al-Habib Zain bin Sumit hafizahullah Ta'ala sebut dalam kitabnya Manhajus Sawi ni, dia kata tarik para habaib dalam mendidik anak-anak pada umur kecil lagi mereka telah dididik dengan ilmu. Nah, ketika sinu al-murahiq, waktu muda lagi, dihafalkan Quran, kemudian disibukkan mereka dengan ilmu. Sampai umur apa? Sampai umur 20. Lepas umur 20, mereka akan sibuk dengan mengajar. Kerana dah ada kemampuan dah. Jangan duk guna hak tu kat kita. Banyakkan orang Melayu duk guna hak tu. Mengaji, dia tahu kita mengaji ni umur 20 mengajak. Mengajak tu umur 20. Mengajak apa? Tak mengaji. Kalau nak mengajak, mengajilah. Kalau tak mengaji, nak mengajak apa? Hak ni dah mengaji. 20 sampai berapa tahun mengajak? Sampai umur 40. 20 tahun mengajak. Selepas umur 40 buat apa? Munkabbun fil ibadah. Mereka akan munkabbah fil ibadah. Sibuk diri dengan ibadah sampai mati. Mengajak pun adalah ibadah pada waktu tersebut. Jadi mengajar, tapi ibadah mereka dilebihkan pada waktu tersebut. Jadi waktu dalam tempoh 20 tahun tu disibukkan dengan melahirkan generasi, dan kemudian mereka akan sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian orang yang muasyarah dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan ma ra'aituhu aftara illa yawman wahida. Dan aku tidak pernah melihat beliau berbuka puasa, maksudnya sentiasa berpuasa. Kalau dia buka puasa, maka dia akan ihtijam. Dia akan berhijamah. Akan berbekam. Waktu dia berbekam tu maksudnya dia akan buka puasa lah. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Al-Imam Junaid ibnu Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah Sufiyah rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana wirduhu fi suqihi kulla yawmin 300 rak'atin wa 30,000 tasbihatin. Ini wirid Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Waktu ketika di mana? Waktu ketika di pasar. Fi suqihi. Waktu di suq saja wirid dia berapa kali? 30,000. Minta maaf. Ini wirid dia semayang ni. Wirid dia dalam di suq, dia buat apa waktu di suq? 300 rakaat solat, 30,000 tasbih. Ni kalau dia duduk di suq. Sayyidina Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan kata beliau, ma nimtu fi firashin munzu 40 sanah. Aku tidak pernah tidur di atas katil selama 40 tahun. Tak pernah tidur atas katil. Tidur mereka hanya tertidur. Wa kana la ya'kulu illa minal usbu' ila al-usbu'. Dan dia tidak pernah makan melainkan seminggu sekali je. Allah. Macam mana? Baca pasal mereka, ya Allah. Habis. Kita lepas tu nak komplain para awliya. Lepas tu nak komplain para solihin. Lepas tu nak kata kita sama dengan mereka. Humur rijal wa nahnu rijal. La, humur rijal wa antal bahaim. Anta minal bahaim. Anta minal bahaim. Mereka adalah rijal, tokoh, kamu binatang. Wa haka Abu Muhammad al-Jariri radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda al-Junaid radhiyallahu anhu fi hali naz'i. Imam Junaid, kata Imam Muhammad Al-Hariri, Abu Muhammad Al-Hariri, aku bersama dengan Imam Junaid waktu ketika dia nazak. Wa kana yauma Jumu'ah, dan waktu tu hari Jumaat, wa huwa yaqra'ul Quran. Waktu nazak tu masih baca Quran. Fa khatama wa syara'a fi awwalih. Bila khatam, mula balik dia. Tak ada berhenti dah. Jadi kita berehat dulu dalam 3 hari. Tak. Waktu nazak ni. Dah khatam Quran, mula balik terus. Wa syara'a fi awwalih, min awwalih, fa qultu fi hadhihi al-halah ya Abul Qasim. Abu Muhammad Al-Hariri kata apa? Dalam keadaan macam ni, wahai Abul Qasim, masih kamu nak sibuk dengan bacaan Quran? Fa qala wa man awla minni bidzalik wa huwa dzatu tutwa sahifatai. Kata dia, siapa lagi yang lebih aula untuk lakukan benda ni kalau bukan diri aku sendiri?
Kan sudah nak dilipat aku punya, telah nak dibalut ataupun nak digulungkan aku punya catatan amalanku. Kan aku nak biarkan macam tu. Siapa yang lebih aula untuk lakukan perkara ni kalau bukan aku sendiri, kata dia. InsyaAllah. Tamam. Ini yang dilakukan oleh para awliya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hari ini kita cerita mujahadah nafsi ni. Apa dia? Mujahadatun nafs, itu kita mendengar kisah mujahadahnya para awliya Allah Ta'ala. Moga kita dapat bermujahadah diri kita. Dan membandingkan, melihat keadaan diri kita dibandingkan dengan para awliya Allah dan para salihin yang diberkati oleh Allah Ta'ala kehidupan mereka. Nah, itu tidak heran kita, Allah Ta'ala meninggikan kedudukan mereka. Allah Ta'ala mengangkat kedudukan mereka. Allah Ta'ala mengharumkan nama mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan tadi kerana Allah. Faham? Kita baru wirid 300 kali selawat saja pun kita dah cerita ke orang rata dah. Alhamdulillah. Telah selawat saya pada hari ini. Alhamdulillah. Telah begini saya pada hari ini. Ajaib. Nah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah. Qutbul ad-da'wah wal irsyad. Kata beliau dia. Disebutkan faqala kanu yamla'una al-hidan haqqal ma'i bil-lail hatta la yarahum ahad. Mereka akan memenuhkan para awliya, para sufi, para salihin. Kalau ada kolam yang perlukan air untuk orang guna, mereka akan memenuhkan air kolam tersebut pada waktu malam, waktu orang tidak lihat. Itu sekali. Wa yaqumuna al-laila bis-salati wat-tilawah, dan mereka mendirikan malam mereka dengan salat dan tilawah. Wa muraduhum bihadhihi al-ashya' kulliha wajhullah. Kesemuanya mereka inginkan wajhullah. Fayukhfunaha 'anil khalq, dan mereka tutup perkara tadi daripada makhluk. Orang zaman lah nak tunjuk untuk bagi semangat, tapi kita tidak selamat sebenarnya daripada perkara tersebut. Boleh untuk kita tunjuk bagi semangat kepada orang, tapi yang nak menunjuk tu dulu kena selamat. Boleh. Kita nak bagi sumbangan kepada orang, nak tunjuk kepada orang, kita bagi sumbangan, tunjuk kepada umat. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita dulu kena selamat. Kita dulu kena mujahadah. Tapi kalau ada sampai satu tahap, kita akan mai perasaan bahawa kita dah mula nampak bahawa kita yang melakukan perbuatan tersebut, sayalah yang bagi, sayalah itu, sayalah ini bahaya. Patutnya untuk kita muhasabah balik. Bukan untuk diteruskan lagi perkara tersebut. Malah lebih berat lagi, kalau dipuji pula, dipuji, maka akhirnya akan rosak dan lingkup, dan akhirnya jadi syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Waktu nafsu ni sangat licik. Kita nafsu kan suka buat benda yang tidak disukai. Ni saya buat benda yang disukai. Maksudnya nafsu. Nafsu dia akan suka buat benda yang disukai. Saya ni suka bersedekah ni. Baik kerana apa? Kerana nafsu. Kerana orang nak puji kita. Hada nafs. Kerana wajhullah. Kalau kerana wajhullah, dia akan main susah juga pada waktu tersebut. Sampai dia akan jadi malakah, dia akan jadi senang. Yang waktu ketika senang tadi kerana apa? Kerana memandang kepada wajhullah. Memandang kepada Allah, tidak memandang kepada makhluk. Tapi ini susah. Sebab tu, yang nak melaksanakan perkara ni perlu bimbingan guru. Perlu ada murabbi. Tidak boleh untuk dia buat sendiri-sendiri macam tu saja. Siapa sahaja sekalipun. Tidak selamat dengan perkara tersebut. Tak akan selamat daripada perkara itu. Dan illa man rahimah rabbuh. Melainkan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menghalang untuk orang bagi sumbangan depan orang, tidak. Tapi ini sebagai anjuran untuk kita berhati-hati. Hatta ketika nak memberikan. Dan ketika memberi dalam keadaan yang yukhfun, kita menyembunyikan perkara tadi, itu akan lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat pemurah dan sentiasa membantu armalah, ibu-ibu tunggal dan juga anak-anak yatim dan juga masakin dan fuqara yang ada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Setiap malam dia akan bawa sumbangan dan juga barang-barang keperluan yang diperlukan oleh setiap rumah yang dia dah tahu rumah ini perlukan bantuan. Dan tak ada seorang pun tahu kata dia yang buat perkara tersebut. Siangnya dengan mengajar, siangnya dengan membimbing umat, siangnya dengan memberikan kebaikan kepada umat, malamnya itu kerja dia. Tiap-tiap malam, esok pagi bangun, orang miskin ni nampak depan rumah dia ada dah gandum, ada minyak, ada kaza, semua kelengkapan untuk sebulan. Sebulan lepas tu pula akan datang lagi barang tadi. Bila dia tahu kata dia yang bagi? Ketika wafatnya beliau. Waktu wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin,
Waktu ketika dimandikan jenazah beliau, dilihat di belakang beliau penuh dengan parut mengangkat barang-barang berat. Rupanya diangkat semua seorang-seorang dia. Tak ada minta kat siapa-siapa. Waktu dia meninggal baru orang tahu, dia pada mana mai parut ni di belakang Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin. Rupanya kerana mengangkat barang-barang berat tersebut. Dan waktu setelah dia wafat itulah terputus bantuan kepada orang-orang fuqara dan miskin. Masakin baru dia tahu rupanya yang bagi tadi adalah Sayyidi Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang hati mereka ni adalah seperti kaca. Bersih. Selamat daripada godaan nafsu dan sebagainya. Pun mereka berjaga daripada perkara tersebut. Bagaimana dengan kita? Tak selamat kita daripada perkara tersebut. Lepas tu jangan terlalu seronok sangat. Untuk nak tunjuk sangat kata kita ni nak buat baik kepada orang. Hati-hati dengan perkara tersebut. Dan hati-hati dengan pujian orang. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita akan jadi tenggelam dan juga kita akan jadi hancur dengan perkara tersebut. Ini mujahadatun nafs. Perlu bimbingan guru. Bukan suka-suka kita. Faham? Dan itu kerana itu disebut kata, ditanya kepada mereka, fama hadhil himmatul lati kanat lahum. Itu bila ditanya apa yang menyebabkan himmah mereka tadi. Himmah apa yang ada pada para awliya dan solihin ini sehingga mereka boleh lakukan semua perkara tadi. Faqala bihadha hasala lahum ma hasal. Law a'tahum dhalika bila ta'abin aw yajlisuna jalisina wa yatlubuna dhalik kana sawwa Allahu bainan nasi wa lam yatamayyaz ahadun minhum ala ahad. Kalau sama aja semua orang, tidak dengan ta'ab, tidak dengan sabar, tidak dengan jalat, dengan susah, maka semua orang akan sama aja. Kerana itu Allah Ta'ala membezakan di antara makhluk ni dengan himmahnya masing-masing. Diletakkan hamba ni dengan mengikut kepada sejauh mana dia mujahadah dengan nafs, sejauh itulah Allah Ta'ala akan mengangkat darjat dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam? InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi, cerita lagi berkenaan dengan mujahadatun nafs, kisah-kisah yang seterusnya. Moga kita akan membangkitkan semangat menjadi orang-orang yang mampu meniru dan juga mengasihi para salihin Allah, para salihin dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak jadi seperti mereka, cukuplah kita menceritakan tentang mereka dan juga mengasihi mereka. Moga-moga kita akan bersama dengan mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Kurang-kurang kita dengar tadi nama Sayyidina Al-Imam Syafi'i, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Sa'id bin Musayyib, Sayyidina Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sayyidina Al-Imam Al-Habib Muhsin Al-Attas, Sayyidina Al-Imam Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Al-Imam Habib Zain bin Sumit, Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah, Maulana Al-Syeikh Al-Imam Yusri hafizahullah ta'ala, Syekhuna Syekh Ahmad Mamduh, nama-nama alim, saleh dan sebagainya kita dengar ni, kurang-kurangnya naik semangat kita untuk melakukan kebajikan, kebaikan. Para wali songo, para tuan guru kita yang ada di tanah Melayu ni, yang telah bertungkus lumus dengan mujahadah mereka tadi menyebabkan kita semua dapat menikmati nikmat Islam dan iman pada hari ini. Moga-moga dengan berkat kita menceritakan tentang mereka, mengasihi mereka tersebut, menyebabkan kita akan bersama dengan mereka nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendengar dan mengikuti pengajian pada hari ini, juga kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Matis dan seluruh warga Matis yang merupakan penganjur kepada majlis ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.